Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Semoga anda sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Saya Janani dari Banteras COVID-19 akan melaporkan isu-isu terkini yang sedang berlaku sepanjang minggu. Selepas lebih setahun kita menjalani era pandemik ini, akhirnya pihak MKN memberikan kelonggaran kepada negeri-negeri di bawah fasa 1 yang kini berada dalam pelan pemulihan negara. Walau bagaimanapun, setiap individu harus melepasi 14 hari selepas dos kedua. Aktiviti dine-in di restoran dan aktiviti sukan, rekreasi dan riadah tanpa sentuhan fizikal dan berkumpulan dibenarkan kepada golongan ini. Jom kita dengarkan laporan daripada wartawan kami di Banteras COVID-19. Kelonggaran prosedur operasi standard atau SOP yang membenarkan aktiviti sukan, rekreasi dan riadah tanpa sentuhan termasuk jogging, berbasikal, memancing dan golf di negeri di bawah fasa 1 Pelan Pemulihan Negara atau PPN mendapat reaksi positif daripada masyarakat. Lama berkurung di rumah, kesempatan itu diambil warga kota khususnya untuk beriadah antaranya di Taman Awam di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa pandangan pengunjung seperti Azrul Ibrahimi mengenai kelonggaran SOP ini? Alhamdulillah lah, especially yang untuk budak-budak lah. Agak beberapa bulan macam terperak kat rumah. Ada peluang kita ambil lah. Kita berhati-hati tengok keadaan. Tak nak duduk rapat-rapat sangat dengan orang. Kesempatan ini juga dimanfaatkan golongan pelajar untuk menghilangkan tekanan. Gembiralah sebab duduk rumah tu boring sangat. Tak ada apa-apa aktiviti. Sekarang I feel like happy lah. Saya belajar STPM. So stress sangat. So now I can relieve my stress lah. Dalam keasyikan beriadah, pengunjung tetap menitik beratkan penjagaan SOP demi keselamatan diri. Orang takut tu memang takut jugalah. Tapi macam mana kan, kita bila dah divaksin mungkin rasa kebal. Tapi sepatutnya dah divaksin sepatutnya lebih berhati-hati sepatutnya. Cara mungkin nak recover balik daripada sihat badan mungkin dengan aktiviti riadah juga ni lah. Sementara itu, seorang peniaga Zulkifli Mat Saleh bersyukur melihat kawasan ini kembali ceria dan peniaga sepertinya juga dibenarkan untuk berniaga. Saya bersyukur kepada Allah lah kerana diberi peluang untuk berniaga balik. Dah lama dah 4-5 bulan dah tak berniaga kat sini ni. Memang saya tengok yang budak-budak ramai berseronok lah. Macam dah lama tak dapat keluar. Semua happy lah kat sini. Bagi pelumba profesional daripada pasukan tim Sapura Cycling pula giat kembali berlatih setelah beberapa bulan hanya menjalani latihan kecergasan di rumah. Meskipun peluang menyertai pelbagai perlumbaan tahun ini masih kabur berikutan penularan wabak COVID-19, namun kecergasan tetap diberi keutamaan agar sentiasa berada pada tahap prestasi terbaik. Nampak di muka dia orang excited. So sebab biasanya apabila kita exercise pagi ni dengan udara segar waktu pagi, lepas tu orang kata keindahan alam waktu pagi dengan matahari naiknya, so benda-benda tu dah lama kita tak dapat 2-3 bulan duduk berkurung kat rumah. So kita boleh nampak pagi tu dia orang seronok lah. Maknanya alhamdulillah back kepada normal. Apa pula reaksi Akmal Hakim Zakaria mengenai perkara ini? Bagus jugalah untuk saya punya mental, better kayu dekat luar daripada indoor. Kayu indoor kan all the time tak bergerak keras badan atas training kan. So bila kayu kat luar dia ada downhill, naik bukit, kena belok apa so handling tu paling penting sekali lah kan. Kelonggaran diberikan kerajaan ini bagaimanapun bukanlah bermakna kita sudah menang. Terus sentiasa berwaspada dan pastikan pematuhan ketat SOP. Jangan bersesak ketika beriadah dan jaga jarak selain kekalkan pemakaian pelitup muka dalam beradaptasi pada kehidupan norma baru. Aktiviti sukan dan riadah yang telah dibenarkan di negeri-negeri di bawah fasa 1 telah membuatkan ramai orang berasa lega. Namun begitu, anda haruslah menjaga penjarakan fizikal dan segala aktiviti yang dilakukan di kawasan terbuka hanyalah bermula jam 6 pagi sehingga 10 malam sahaja. Kepada ibu bapa yang membawa anak-anak anda, pastikan anda menjaga kesihatan dan keselamatan anak anda. Oleh kerana terdapat 7 buah negeri yang kadar vaksinasinya kurang daripada 55%, program imunisasi COVID-19 kebangsaan diperhebat di kawasan tersebut dan juga di kawasan-kawasan pendalaman. Kita ikuti laporan dalam segmen info minggu ini.
Sabah antara 7 negeri diberi perhatian khusus di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK dengan peruntukan 2.89 juta dos vaksin COVID-19 yang dijangka tiba bulan ini, termasuk untuk vaksin dos tunggal CanSino bagi penduduk pedalamannya. Di daerah yang mencapai kadar vaksinasi 80% atau lebih menyaksikan pembukaan semula sektor pelancongan yang dimulai Pulau Langkawi Kedah sebagai projek rintis program Gelembung Perjalanan bermula 16 September ini. Ia disusuli Labuan yang telah mencapai 100% populasi dewasanya lengkap menerima 2 dos vaksin. Perkembangan ini juga membolehkan kerajaan memulai usaha memvaksin golongan remajanya pula bermula di Sarawak pada 8 September 2021 bagi mereka yang berusia 16 dan 17 tahun selain golongan 12 dan 15 tahun yang berisiko tinggi atau mempunyai penyakit kronik sebelum kempen diteruskan di Labuan dan Lembah Kelang nanti. Jumlah populasi dewasa berumur 18 tahun dan ke atas yang telah didaftar untuk divaksinasi adalah kira-kira 21.7 juta iaitu 92.6%. Bilangan dos 1 yang telah diberikan untuk populasi dewasa yang berdaftar adalah kira-kira 20.9 juta iaitu 63.7%. Manakala bilangan dos 2 yang telah diberikan adalah 16.3 juta iaitu hampir 50%. Keseluruhan jumlah dos 1 dan dos 2 yang telah diberikan adalah 37.1 juta. Jadi vaksinasi lengkap di Malaysia untuk populasi 18 tahun dan ke atas adalah 70% dan jumlah vaksinasi lengkap dari keseluruhan populasi di Malaysia adalah 50%. Terdapat 4 jenis vaksin yang kita berikan di Malaysia iaitu Pfizer, kita telah berikan sebanyak kira-kira 16.7 juta, Sinovac pula 17.4 juta, AstraZeneca kira-kira 3 juta dan CanSino adalah sebanyak 43,600 dos telah diberikan di seluruh Malaysia. Bilangan vaksinasi yang tertinggi adalah pada 29 hari bulan Julai iaitu kira-kira 575,000 dos telah diberikan di seluruh TPV di seluruh Malaysia dengan bilangan tertinggi di negeri Selangor iaitu 173,000 diikuti dengan Kuala Lumpur sebanyak 92,000 dan Johor 46,000. Hari ini kita akan cucuk second dose Pfizer. Dos dia sama juga 0.3 ml macam yang first dose ya. Jadi setakat 8 September 2021, sebanyak 50% dari populasi di Malaysia telah mendapat vaksinasi lengkap. 19,733 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan pada 8 September 2021. Hanya 2.2% membabitkan kes serius kategori 3, 4 dan 5 dengan 77.2% adalah mereka yang belum melengkapi vaksin atau tanpa vaksin. Dapatkan dos lengkap vaksinasi anda, patuhi SOP untuk kita kembali ke kehidupan normal. Menang bersama, lindungi diri, lindungi semua. Kalau dah kena tidur, satu kaki masuk kubur, tak fikir anak-anak macam mana. Saya rasa macam nak luruh jantung. Saya akan membawa anda penonton Bantras COVID-19 bersama dengan saya, Abang Nazrin daripada Biro Kebajikan Finas dan juga di kanan saya adalah Datuk Musa, pengasas kepada Koperasi An-Najah. Dan hari ini kita akan membawa anda untuk menyelami kisah duka sebuah keluarga, seorang ibu tunggal yang baru sahaja kehilangan suami. Diuji seawal beliau sekeluarga disahkan dijangkiti COVID-19 sehingga akhirnya suami dijemput ilahi. Selama hidup bersama, makan pakai Norida dan anak-anak yang berusia antara 2 hingga 16 tahun disempurnakan suaminya. Tanpa Allahyarham, ibu tunggal ini bagai hilang punca. Apa pilihan yang beliau ada? Bukan mudah, namun beliau harus belajar
untuk reda. Assalamualaikum. Saya masuk Puan Ida? Masuk. Saya letak atas ni. Sekarang ni bersama dengan saya adalah Puan Ida, seorang ibu tunggal yang baru saja kehilangan suami. Kita sangat-sangat tersentuh adalah bila kepayahan Puan Ida sendiri harus melalui kepayahan ni dengan 5 orang anak yang masih lagi kecil. Boleh Puan Ida cerita dekat kami macam mana Puan melalui fasa yang sangat sukar ini? Otak buntu kosong. Tak tahu nak cakap apa. Sebab sekelip mata suami tak ada. Sebab punca kena dulu, saya dulu kena. Lepas tu anak-anak semua 5 kena. Saya duduk dekat hospital 9 hari. Saya pun masuk oksigen 9 hari. Lepas tu saya dah boleh balik. Baru saya dapat tahu suami dah memang teruk. Suami terpaksa kena tidurkan. Hati Norida Yusof, 40 tahun, hancur kala dia beritahu bahawa suaminya, Azizi Muhammad, 46 tahun, perlu ditidurkan. Saya dah balik rumah pukul 12.30 malam. Suami buat video call. Dia cakap dengan saya, abang terpaksa kena tidurkan, dia kata. Habis saya cakaplah, kenapa abang sanggup nak kena tidurkan? Abang tahu tak kalau dah kena tidur, dah kena komakan satu kaki masuk kubur. Tak fikir anak-anak macam mana. Tapi dia tak boleh cakap apa. Dia cakap dia tak kuat, dia tak tahan. Paling ditakuti suri rumah ini adalah panggilan telefon daripada hospital. Kerana Allahyarham Azizi adalah nyawanya. Ternyata Tuhan lebih mengetahui. Daripada 1 hari bulan dia masuk sampai 9 hari bulan dia tak turun katil. Dia buang air pun pakai botol. Memang dia tak boleh turun, tak boleh buka oksigen. Setiap hari doktor bagi tahu, saya rasa macam nak luruh jantung, macam memang seksa sangat. Setiap hari saya akan tunggu doktor call. Masa petang hari raya haji, doktor bagi tahu suami awak dah kritikal. Dia kata kalau boleh awak datang tengok, awak bagi tahu saudara mara, bagi tahu kawan-kawan. Saya cakap kenapa suami saya boleh teruk macam tu. Biarpun Allahyarham ketika itu telah bebas daripada COVID-19, bapa kepada 5 anak mereka itu sebaliknya berdepan komplikasi pula. Suami punya paru-paru habis dah 90% dah rosak. Lepas tu dekat paru-paru pun ada darah beku. Oksigen naik ke otak pun dah tak berapa ni. Masa last sebelum dia tak ada, sebelum doktor cabut oksigen tu, susu pun dia dah tendang, tak boleh masuk. Itulah saya rasa macam terkilan tau. Masa saya lepas cabut oksigen tu, saya tunggu dia. Tapi saya tengok dia okey. Lepas tu nurse saya balik. Saya balik sekejap, tak sampai setengah jam doktor dah call dia dah tak ada. Itu saya rasa macam menyesal sangat saya tinggal dia masa tu. Norida cuba mencari kekuatan yang masih bersisa. Entah bagaimana beliau hendak melalui masa getir ini. Namun yang pasti, beliau harus kuat demi anak-anak yang diamanahkan suaminya. Arwah dikebumikan sebagai pesakit COVID ataupun sebenarnya dikebumikan dengan cara yang biasa? Masa dia meninggal pun dia dah bebas COVID, jadi kita orang boleh bawa balik jenazah dia dekat rumah. Memang anak-anak dapat mandikan jenazah arwah ayah dia semua. Jadi Puan ada tak macam kata-kata semangat? Yalah, mana yang terima nasib macam saya ramai juga sama tempat sekolah anak-anak tu, ramai yang ada yang ibu dia meninggal, ada yang ayah dia meninggal tu. Mungkin boleh bersabar, redha dengan semua ni lah. Ini ada sedikit sumbangan daripada pihak Finas dan juga pihak kami, Banteras COVID-19. Dan kita harap sumbangan ini sedikit sebanyak membantu ataupun dapat meringankan beban Puan. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami di Banteras COVID-19. Saya pun nak ucap terima kasih jugalah sebab sudi datang ke rumah saya, bagi sumbangan semua ni. Sarah. Ya. Kembali bersama saya Jana Nik dalam Banteras COVID-19. Sesungguhnya, virus COVID-19 ini tidak mengenal mangsanya. Dan kerana itulah 5 anak-anak Puan Ida bertukar menjadi anak yatim sekelip mata. Ditinggalkan dengan status ibu tunggal dan suri rumah, kini Puan Ida terpaksa membesarkan 5 orang anak-anaknya sendirian tanpa kehadiran suami tercinta. Dalam tempoh setahun ini, pelbagai varian telah muncul. Dan yang terkini, varian MU yang dikatakan lebih berbahaya daripada varian-varian sebelum ini. Ingin tahu lebih lanjut tentang varian ini?
kita ikuti segmen Rentas Dunia. Lebih daripada 39 negara, termasuk Amerika Syarikat dan Eropah, sudah melaporkan kehadirannya. Mu adalah varian kelima dan terbaru diklasifikasikan sebagai Variant of Interest atau VOI oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO sejak ia dikesan kali pertama di Colombia pada Januari 2021. Colombia sebagaimana negara Amerika Selatan lain merancakkan kempen vaksinasinya yang dilihat mula menyaksikan penurunan kes. Mu adalah yang kedua dikesan di benua itu selepas Lambda yang mula ditemukan di Peru pada Disember 2020. Pernah mencatat kes jangkitan tertinggi pada 28 Jun 2021 iaitu sebanyak 31,256. Data pada 6 September lalu mencatat kes di Colombia berkurangan menjadi hanya 1,787 ketika hampir 48% penduduknya telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin. Di Colombia dan Ekuador, Mu didapati berpotensi bersifat lebih mudah berjangkit mengatasi Gamma dan Alpha. Mu setakat ini mungkin tidak seganas Delta, namun ada kebimbangan ia mungkin lebih ampuh terhadap vaksin coronavirus berbanding varian lain dan dunia tidak ada alasan untuk lalai dengan kemunculannya. Kita akan melihat tempat ini memang meriah sangatlah. 2 petang sampai ke 5 pagi masih menerima kemasukan pesakit. Setelah 2 bulan beroperasi, Pusat Pemberian Vaksin Industri atau PPVIN di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA yang dihaskan untuk sektor pengangkutan udara akhirnya menamatkan operasinya pada 6 September 2021. Sepanjang pengoperasiannya di Aras 5 Terminal KLIA, pusat yang dibuka hasil usaha sama antara Kementerian Pengangkutan dan Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 serta diuruskan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad ini telah memberikan suntikan kepada 14,000 penerima. Ia sekaligus mencatat sejarah dalam kejayaan kempen program imunisasi COVID-19 kebangsaan membabitkan pengendalian pemberian vaksin secara khusus kepada pekerja industri penerbangan termasuk pekerja syarikat penerbangan tempatan dan asing, petugas lapangan terbang selain pekerja kargo di Malaysia. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Lindungi diri, lindungi semua. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Bantras COVID-19. Dapat kita lihat tadi dalam paparan pengurusan operasi di PPV KLIA Kelolaan Malaysia Airports dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia, CITF dan Protect Health. Bermula operasi daripada 5 Julai 2021 sehingga hari terakhir operasinya seramai 14,000 orang telah berjaya menerima vaksin. Peratusan penerima vaksin semakin meningkat dan insya-Allah suatu hari nanti kita pasti mencapai imuniti kelompok seperti yang disasarkan. Dan ini juga merupakan sebab kenapa pesakit-pesakit COVID-19 di MAEB dalam kategori tahap 4 semakin berkurangan. Jom kita tinjau suasana di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah MAEB. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 atau PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang yang lebih dikenali sebagai PKRC MAEBS 2.0 pada 8 Ogos lalu mencatat kemasukan seramai 525 pesakit kategori 4 iaitu jumlah tertingginya. Sebulan ini bagaimanapun menyaksikan penurunan ketara dengan kini mencatat hanya sekitar 100 orang sekaligus membuktikan keberhasilan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang dilancarkan kerajaan sebagai usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Kita telah mula mengambil semula pesakit-pesakit dengan kategori 2 dan juga satu yang especially dalam kategori yang sedang mengandung lah. So kita mempunyai pesakit daripada kategori 1 sehingga kategori 4 sekarang ni.
Alhamdulillah dengan penurunan kes-kes ni kita dapat memberikan pinjaman kepada negeri-negeri lain yang memerlukanlah. So sekarang ni kita dah menghantar lebih kurang dalam 500 oksigen concentrator dan lebih kurang 80 oksigen tank ke negeri-negeri lain lah. Jauh berbanding kesesakan yang dialami apabila pusat ini dibuka kali kedua Disember lalu, kadar penggunaan katil oleh pesakit COVID-19 juga berkurangan sehingga 25%. Kalau kita mengimbau daripada awal pengoperasian PKRC ni, dalam sehari kita menerima lebih daripada 1,000 pesakit. Memang majoritinya pada ketika itu adalah pesakit kategori 1 dan 2 lah. Dan bila kita melihat daripada aspek operasi, kita akan melihat tempat ni memang meriah sangatlah. Daripada 2 petang sampai ke 5 pagi masih menerima kemasukan pesakit. Berbanding dengan sekarang, apabila kes-kes makin berkurang dan kes-kes kategori 4 pun berkurang, kita melihat pengoperasian dia tu akan selesai dalam sekitar jam 12 ataupun 1 pagi. MAEB sekali pertama diaktifkan sebagai PKRC pada 16 April dan ditutup 15 Julai tahun lalu. Bagaimanapun, PKRC MAEBS 2.0 diaktifkan semula pada 9 Disember lalu susulan peningkatan kes COVID-19. Penurunan kes di tahap 4 telah berkurangan 5 kali ganda berbanding sebulan yang lalu. Pesakit-pesakit yang memerlukan alat bantuan oksigen juga telah menurun ke angka 100 berbanding 525 orang sebelum ini. Kita doakan yang terbaik dan semoga virus ini akan lenyap suatu hari nanti. Itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami pada waktu yang sama, hari yang sama, minggu hadapan. Ingat, Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Assalamualaikum. Bermula 10 September 2021, Lembah Kelang membabitkan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara. Ia diputuskan kerajaan selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang meneliti pembentangan situasi semasa oleh Kementerian Kesihatan.